Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi pada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berada dalam sesi siaran langsung kita pada pagi ini, iaitu sesi DM The Show episod ke-50 yang dibawakan khas oleh penerbit USM. Dan sekali lagi kita bertemu di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada sedang menonton saya ni sekarang ni yang dah saksikan semalam, kita dah habis satu sesi bersama dengan satu kita punya penulis buku rokok tapi yang membicarakan berkaitan dengan Aidilfitri, sunnah ataupun budaya. Itu yang kupasan pada episod yang kemarin. Dan alhamdulillah hari ini berkesempatan lagi untuk kita adakan satu sesi DM The Show, dan ini adalah juga episod yang terakhir untuk bulan Ramadan ni, InsyaAllah. Dan alhamdulillah sepanjang Ramadan ni juga kita telah berjaya mengadakan kata lebih banyak sesi DM The Show lah, lebih aktif. Seminggu 2 kali akan ada satu sesi, dan ini ialah yang terakhir. Dan juga istimewanya episod hari ini adalah sesi DM The Show ni sebenarnya telah memasuki episod yang ke-50. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mengikuti kami sebelum ini, kami telah orang kata bersiaran langsung sesi ini sejak tahun 2021. Kalau lebih tepat adalah pada tarikh 28 Jun 2021, yang mana pada ketika itu kami bawakan tajuk berkaitan dengan apa khabar anak autistik. Jadi hari ini dah masuk episod ke-50. Sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia menyokong, masih setia menonton DM The Show sehingga ke hari inilah. Dah masuk lebih kurang 3 tahun lah kot, 2021, 22, 23, 24, 5 ni dah nak masuk 5 tahun dah sebenarnya sesi DM The Show ni telah berlangsung. Jadi kita doakan supaya kami akan lebih konsisten untuk bawakan segmen-segmen ilmiah ini kepada anda, dengan berharapkan manfaat itu dapat disampaikan kepada lebih ramai masyarakat yang menonton lah. Jadi sebelum tu saya juga ingin memaklumkan juga kalau tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan siaran langsung kita pada pagi ini boleh juga berkongsi, tekan butang share tu dekat semua platform. Semua platform yang saya masukkan ni adalah di Facebook, di YouTube, dan juga di TikTok. Di TikTok ni insyaAllah, tapi di TikTok ni mungkin akan nampak muka saya je kot, sebab kita punya panel pada pagi ni kita buat secara orang kata kita panggil apa? Dalam talian. Jadi di mana panel kita ada di luar kawasan, dia tak ada kat studio. Tapi kita masih boleh bawakan juga khas di TikTok lah untuk tuan-tuan dan puan-puan dengar dan juga boleh kongsikan kita punya kupasan ni. Okey, jadi berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, insyaAllah kita akan bawakan satu tajuk berkaitan antara dua lah. Satu ilmu agama, satu lagi adalah ilmu sejarah, di mana kita akan belajar berkaitan dengan sejarah kebangkitan ilmu hadis. Dan panel yang kita jemput pada pagi ini pun bukanlah calon-calon orang, memang ilmuwan tersohor lah dalam bahagian ilmu hadis. Ini sebelum tu saya memperkenalkan terlebih dahulu panel kita pada pagi ini. Saya bacakan sedikitlah kod biodata beliau. Ini beliau adalah Profesor Madya Dr. Umar Muhammad Noor, dilahirkan di Bekasi, Indonesia, dan pernah mendapat pengajian di Fakultas Usuluddin Ain Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Dan beliau juga telah menyambung pengajian master di Universitas Durman, Sudan, Cawangan Damsyik dalam bidang sunnah dan ilmu hadis pada tahun 2007. Kemudian beliau telah menyelesaikan pendidikan peringkat PhD dalam bidang hadis di Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya pada tahun 2018. Dan pada 2018 juga beliau bekerja sebagai pensyarah kanan di Universiti Sains Malaysia USM di kampus Pulau Pinang. Dan pada awal 2024, dan kinilah beliau telah berpindah ke Universiti Malaysia Sabah UMS dan bertugas sebagai pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Islam sehingga hari ini. Selain itu juga saya ingin juga memperkenalkan beliau. Beliau juga merupakan ahli Majlis Fatwa Pejabat Mufti Negeri Sabah bagi tempoh 2024 sehingga 2026 insyaAllah. Jadi kita akan bawakan kepada anda, kita akan memasukkan kita punya panel pada pagi ini, iaitu Profesor Madya Dr. Umar Muhammad Noor.
InsyaAllah kita akan masukkan beliau sekarang. Okay. Apa khabar dah? Baik ya? Alhamdulillah, apa khabar Nazli? Baik, Alhamdulillah. Okey, jadi inilah panel kita. Jadi anda kalau kata sedang menyaksikan ni, kalau kata ada sebarang pertanyaan, sebarang soalan yang ingin diajukan, tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan di ruangan komen. InsyaAllah saya lebih mengalu-alukan ataupun saya lebih nak meraihkan kalau soalan itu datang daripada tuan-tuan dan puan-puan lah berbanding pada soalan yang saya sediakan. Jadi kalau kata ada soalan tu boleh saja komen, saya akan bacakan dan kita akan dapat insyaAllah jawapan tersebut ataupun dapat kupasan tersebut daripada Dr. Umar sendiri insyaAllah. Okey, jadi berbaliklah kepada topik kita, sejarah kebangkitan ilmu hadis ni. Ini sebenarnya adalah satu inisiatif daripada penerbit USM, iaitu sebenarnya kami ada terbitkan buku daripada Dr. Umar sendiri yang bertajuk Kebangkitan Ilmu Hadis pada tahun 2024 pada tahun lepas. Jadi buku ni dibawa imprint USM Popular dan memang antara buku yang boleh masuk kategori sebagai bestseller juga di penerbit USM. Dan insyaAllah hari ini kita akan dengarkan sendiri kupasan berkaitan dengan buku yang saya sedang pegang ni, Kebangkitan Ilmu Hadis. Jadi kalau sebelum tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu macam mana nak dapatkan buku ni, senang saja, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk dekat www.m-my, boleh search saja buku Kebangkitan Ilmu Hadis, boleh dapatkan dekat sana. Ataupun mana-mana platform lain seperti Shopee dan juga TikTok Shop pun kita ada sediakan di situlah untuk memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan buku berkaitan Kebangkitan Ilmu Hadis tulisan Dr. Umar ni. Jadi insyaAllah berbalik kepada soalan yang ingin saya ajukan pada Dr. Umar. Mungkin sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan sejarah kebangkitan ilmu hadis itu sendiri, mungkin doktor boleh ceritakan kepada penonton kita apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hadis itu sendiri dan kenapa kita sebagai orang awam perlu tahu bahawa hadis ni perlu menuntut ilmu lah, maksudnya perlu ada ilmu untuk memahami hadis itu sendiri. Mungkin silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar Nazli dan kawan-kawan di penerbit USM? Lama sudah saya tak menjejak kaki di USM ni ya. Mudah-mudahan semua sihat dan semua terus bersemangat untuk bekerja dan juga meningkatkan amalan ibadah terutamanya di 10 terakhir bulan suci Ramadan nih. Dan saya sungguh teruja apabila mendapat jemputan dari penerbit USM untuk berbincang berkenaan dengan topik dan tajuk yang memang kegemaran saya ya, yaitu berbincang berkenaan dengan ilmu hadis. Dan tadi Nazlik pun kata ini adalah satu sesi yang cukup special sebab genap 50 tahun kan? Betul. Betul. Masya Allah. Maknanya ini satu yang sangat bertuah lah saya pada hari ini. Dapat berjumpa dengan, pertama dapat menyambung silaturahim dengan rakan-rakan yang ada di SM dan tempat saya bekerja pada tahun yang lepas. Dan juga berjumpa semula dengan rakan-rakan para pencinta buku ya yang berminat untuk mendengar ulasan berkenaan dengan kandungan buku yang akan kita bincangkan pada hari ini. Nah, kembali kepada persoalan berkenaan dengan apa itu hadis ya. Hadis secara ringkasnya dia adalah ucapan ataupun perbuatan baginda Nabi SAW. Jadi setiap kali baginda mengucapkan sesuatu, setiap kali baginda Nabi SAW melakukan sesuatu, bahkan diam baginda pun memiliki satu makna tersendiri atau disebut sebagai takrir. Nah, umat Islam sejak dahulu mereka mengambil berat berkenaan dengan setiap perkara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Hal itu karena setiap yang Nabi ucapkan dia adalah cerminan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia menjadi sumber rujukan untuk kita membentuk akidah kita dan untuk kita membangun hukum hakam dalam dalam keberagamaan kita dan juga dalam membentuk identiti kita sebagai seorang muslim.
Untuk lebih ringkasnya, saya boleh katakan bahwa ilmu yang berbincang berkenaan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah ilmu yang menghubungkan antara kita dengan baginda Nabi. Jadi walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia sejak kurang lebih 1000 tahun yang lepas, ya kan, akan tetapi legacy baginda tetap berlanjut hingga hari ini, dan peluang kita untuk menyambung diri kita dengan baginda Nabi masih terbuka luas. Kita masih boleh mengetahui baginda Nabi, rupa dia macam mana. Kita boleh mengetahui bagaimana baginda Nabi beraktiviti setiap hari dari bangun tidur hingga tidur semula. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi di rumah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi di tempat di kalangan masyarakat, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi terutamanya di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Kita boleh mendapat akses untuk mengetahui setiap detail kehidupan baginda Nabi melalui apa yang kita sebut sebagai ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini satu ilmu yang sangat-sangat penting lah, Nazli, ya. Dia satu ilmu yang kalau kita dalami dengan sepenuh hati, dia akan membuat kita semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin rapat kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin paling penting adalah kita kenal baginda Nabi dan kita jadikan baginda sebagai rujukan ataupun panutan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi oleh karena itu ilmu hadis menempati kedudukan yang yang paling penting dalam Islam. Dan setiap setiap muslim terutamanya sarjana dan ulama yang nak berbincang berkenaan dengan agama Islam wajib merujuk kepada hadis. Itu sebabnya hadis Nabi ini adalah satu perkara yang sangat penting, dan dia tidak boleh diulas begitu saja, akan tapi mesti ada satu ilmu tersendiri yang akan mengatur kita mana yang perlu dilakukan setiap kali kita berinteraksi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu itu yang kita sebut sebagai ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang sangat luas. Dia berkaitan secara umumnya adalah berkenaan dengan menyelidik sama ada sesebuah hadis ini betul berasal daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak. Hal itu adalah karena setengah hadis, ya, tidak semua hadis yang dikatakan berasal daripada Nabi betul berasal daripada Nabi. Kenapa? Sebab ada setengah orang dia boleh memalsukan hadis. Dia boleh mengatakan Nabi cakap macam ni padahal Nabi tak kata macam tu. Dia boleh mengatakan bahawa Nabi pernah melakukan perkara ni padahal Nabi tak pernah melakukan perkara tu. Nah, ilmu hadis salah satu tujuannya adalah memastikan adakah betul Nabi mengatakan ucapan yang dikatakan Nabi mengatakan perkara seperti itu. Nah, ini satu ilmu yang sangat teliti, berkaitan dengan ilmu sejarah, berkaitan dengan ilmu bahasa, berkaitan dengan ilmu akidah dan lain sebagainya. Justru ilmu ini adalah ilmu yang sangat dinamik. Sejak dulu lagi para ulama selalu mengatakan karena ilmu hadis begitu detail dan begitu teknikal, jarang orang yang memberikan pengkhususan dalam ilmu ni. Kita lebih suka untuk bincang tentang perkara lain yang lebih senang lah. Misalkan kita bincang berkenaan dengan hukum hakam, kita bincang tentang akhlak, itu lebih senang. Akan tapi nak memastikan betul tak Nabi cakap macam ni, betul tak hadis ni sahih berasal daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah memerlukan ilmu yang sangat panjang. Belum lagi selepas kita memastikan Nabi cakap macam ni atau tidak, kita juga dalam ilmu hadis kita juga kena memastikan okey, Nabi cakap macam tu, tapi betulkah maksud Nabi macam tu? Itu pun menjadi isu juga, betul tak? Betul. Ya, jadi soalan pertama adalah betul tak Nabi cakap macam tu? Kalau betul tak maksud Nabi macam tu? Itu kan. Jadi dia memerlukan pelbagai diskusi yang cukup panjang lah, dan dia memerlukan kita ilmu-ilmu khusus, ya, yang wajib kita kuasai sebelum kita berbincang berkenaan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah, Masya Allah. Jadi itulah orang kata penerangan daripada doktor tadi, yang saya boleh rangkumkan betapa pentingnya kena ada ilmu untuk kita
membincangkan ataupun mengenal pasti dari sudut kesahihan hadis itu tersebut. Dan basically itulah apakah hadis itu adalah ucapan dan juga perbuatan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai kita orang kata umat akhir zaman yang tak berkesempatan bertemu dengan baginda, jadi ilmu ni sangat penting macam apa yang doktor kata tadi. Ilmu ini untuk orang kata menghubungkan antara kita dengan Nabi, untuk mengetahui apa yang Nabi kata, apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi dakwah pada kita untuk terus sampaikan. Tapi kenapa untuk perlunya ada ilmu ni? Sebab untuk kita membuat orang kata penapisan, supaya tidak ada berlakunya kita tafsir secara salah apa yang Nabi kata, dan kita mengambil orang kata hadis-hadis yang lemah dalam ulasan untuk menentukan hukum dan sebagainya. Jadi itu sebab sedikit lah saya rasa penerangan yang sangat baik daripada doktor berkaitan dengan apakah definisi hadis dan kenapa perlunya ilmu untuk kita belajar tentang hadis ini. Jadi insyaAllah doktor, untuk soalan yang kedua saya nak tanya, okay, kita dah tahu apa ilmu hadis itu sendiri. Jadi mungkin boleh doktor ceritakan kepada penonton kita, bilakah orang kata ilmu hadis ni dari sudut orang kata kronologi perkembangan dia, mungkin daripada bermula daripada zaman orang kata zaman sahabat sehingga kepada tabi'in dan bawa kepada orang kata perjalanan sehingga ke hari inilah. Mungkin doktor boleh ceritakan tentang sedikit kronologi dia, insyaAllah. Okey, ya, ilmu hadis ni dia adalah satu ilmu yang tadi berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan oleh kerana antara kita dengan Nabi pada hari ini telah dipisahkan oleh 1400 tahun, ya kan. Nah, itu sebabnya ilmu hadis secara kurang lebih dia juga kita katakan telah mengalami banyak perjalanan yang cukup panjang, bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap para sahabat Nabi dia akan mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa ada keperluan untuk memastikan kesahihan. Kenapa? Sebab mereka boleh dengar direct daripada Nabi. Jadi semua yang mereka dengar pastinya adalah berasal betul daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun mereka tak dengar direct daripada Nabi, para sahabat sering menyampaikan hadis satu sama lain. Mungkin satu sahabat A dia tak hadir dalam satu majlis ketika Nabi tengah berkata menyampaikan sesuatu, Nabi yang akan sampaikan kepada dia. Dan tak ada isu kesahihan juga. Kenapa? Sebab pada masa itu tak ada sahabat Nabi yang berdusta. Dan bahkanlah kalau kita tengok dalam sejarah orang Arab, dusta adalah sesuatu yang paling jauh daripada mereka. Mereka paling tak suka berdusta. Jadi mereka bolehlah melakukan perkara-perkara yang teruk macam minum arak dan lain sebagainya. Bagi mereka itulah sesuatu yang biasa. Akan tapi tuduhan yang paling teruk apabila mereka dikatakan melakukan kedustaan. Justru orang Arab menjauhkan diri daripada perkara itu. Mereka tak suka berdusta, dan dusta bukan bagian daripada jati diri orang Arab pada masa itu, kan. Entahlah kalau orang Arab zaman sekarang, kan. Akan tapi pada orang Arab zaman dahulu, mereka apabila mereka masih mengamalkan nilai-nilai kearaban yang asli, mereka memang tak suka berdusta. Nah, apalagi para sahabat Nabi yang mereka telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenci kedustaan dan dididik untuk selalu berkata benar dalam apa jua keadaan. Justru tak ada isu berkenaan dengan kedustaan dan isu kesahihan hadis. Semua hadis yang berlegar pada zaman itu adalah sahih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beralih kepada masa berikutnya, apabila baginda meninggal dunia, lalu generasi berubah daripada generasi sahabat ke generasi tabi'in, secara umum ya nilai-nilai itu masih kekal, yaitu hadis disampaikan dengan jujur, tak ada juga kedustaan. Mungkin ada kesilapan dalam menyampaikan kandungan atau makna hadis, akan tapi kedustaan secara sengaja masih belum ada. Nah, apabila umat Islam sudah semakin hari semakin menyebar, sebab pada masa Khulafa Ar-Rasyidin dan masa Umayyah berlaku perluasan wilayah, terutamanya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kan.
Ya, Islam bukan hanya terhad pada kawasan yang kita sebut sebagai Saudi Arabia pada hari ini, Jazirah Arab, akan tapi sudah masuk ke kawasan Parsi, masuk ke Irak, masuk ke arah ke arah Turki dan lain sebagainya. Nah, kemudian semakin ramai orang bukan Islam masuk ke dalam Islam. Orang bukan Arab masuk ke dalam Islam, menjadi bagian dalam umat Islam. Nah, pada masa itu kemudian sudah berkembang ada satu fenomena di mana setengah orang berusaha untuk mencipta hadis-hadis palsu. Nah, mereka ada berbagai kepentingan lah, ada kepentingan politik, ada kepentingan aliran, ada kepentingan pandangan dan lain sebagainya, akidah dan lain sebagainya. Justru sudah mula menyebar hadis-hadis yang tidak berautoriti, hadis-hadis yang kita tak pastikan lagi ini sahih ke tak sahih. Nah, pada masa itu kemudian para ulama mulai selektif dalam menerima hadis Nabi. Tidak lagi kalau dulu setiap kali dengar qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda macam ni, terus mereka terima dan mereka terima dan percaya. Akan tapi selepas berlaku fenomena pemalsuan hadis yang semakin bermaharajalela, berkembang di sebagian kalangan masyarakat, para ulama sudah mulai kritis ya dalam menerima setiap hadis. Jadi kemudian mereka pastikan ini betul tak hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kata yang riwayatkan hadis ini? Siapa orang tersebut? Kita kaji latar belakang dia, adakah orang ini jujur ke tak jujur ke, track record dia suka berdusta ke tak berdusta dan lain sebagainya kan. Sudah mula ada usaha untuk mengkaji menyelidik latar belakang orang yang meriwayatkan hadis. Nah, kemudian semakin hari semakin jauh kita daripada zaman Nabi, semakin banyak lagi fenomena pemalsuan hadis, semakin canggih cara kita untuk meneliti hadis. Ya, itu yang kemudian berkembang menjadi suatu ilmu yang kita sebut sebagai ilmu hadis. Ilmu hadis ya secara umumnya dia mengkaji sanad periwayatan. Sanad ini adalah setiap hadis yang kita dengar dia pasti akan kembali kepada sumber tertentu kan. Misalkan kita dengar hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Kita akan katakan, awak jumpa sendiri dengan Nabi kah? Kita cakap tak. Okey, kalau begitu awak dengar dari siapa? Dari si fulan. Si fulan jumpa dengan Nabi tak? Tak. Si fulan dengar dari siapa? Si fulan dan seterusnya menjadi satu rangkaian. Itu yang kita sebut sebagai sanad ya. Dan ini menunjukkan umat Islam ya, umat Islam sejak awal lagi mereka sangat mementingkan kesahihan sumber. Sebab yang kita bincangkan ni Nabi, yang kita bincangkan ni agama. Kita tak nak agama kita dibina di atas gosip atau kabar angin, ya tak? Kita nak agama kita dibina di atas keyakinan. Betul Nabi cakap macam tu. Allah kata macam tu. Kita nak kepastian Allah kata macam tu. Ya kan? Kita tak nak agama kita dibina di atas katanya, saya dengar atau kabar angin. Tak, Islam tidak dibina seperti itu. Itu sebabnya kita bangga pada hari ini walaupun selepas kita terpisah 1400 tahun daripada baginda Nabi, kita masih boleh buktikan secara saintifik bahawa ini ucapan Nabi. Betul-betul ucapan Nabi. Ya kan? Kita dengan yakin mengatakan Islam betul berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betul berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk makluman Nazli dan kawan-kawan ilmu hadis adalah ilmu khusus milik umat Islam. Ilmu yang sangat sophisticated, yang sangat teliti dalam mengkaji sumber dengan sehabis teliti hanya umat Islam. Kita boleh katakan bahawa kita bersambung nasab kita kepada baginda Nabi. Kalau saya boleh katakan, misalkan saya menerima agama ini betul dari satu generasi ke generasi berikutnya, saya boleh sebutkan guru saya terima ni dari saya terima agama hadis ni daripada guru saya pun terima daripada gurunya, gurunya terima. Saya boleh sebutkan satu persatu nama hingga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya boleh buktikan juga bahawa guru saya ni peribadiannya macam ni. Si fulan ni setiap saya sebutkan nama, saya boleh sebutkan bahawa dia kepribadian macam ni, orang ni memang boleh dipercaya, track record baik, soleh dan lain sebagainya. Hanya umat Islam yang memiliki perkara ni. Menunjukkan bahawa hubungan kita dengan baginda Nabi tetap bersambung, tetap kekal, tetap rapat. Walaupun
ribuan tahun telah memisahkan kita. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah bagi kepada umat Islam, dan kita tak akan boleh menyadari perkara tersebut sebelum kita mengkaji ilmu hadis ini dengan sedalam-dalamnya, insyaAllah. I see. So begitulah antara kata kronologi lah bagaimana perkembangan ilmu hadis itu sendiri. Dan saya tertarik bila Dr. Umar cakap pasal berkaitan dengan masa zaman perkembangan hadis tu pada zaman Nabi Muhammad SAW di kalangan para sahabat, di mana pada ketika itu para sahabat ni memang kita kata dia takkan berdusta lah, sebab dia memang jati diri dia sebagai orang Arab pada ketika itu. Cuma saya macam curious sikit, adakah ini soalan peribadi lah kot, saya nak tanya pada Dr. Bat, pada ketika itu kita tahu memang para sahabat ni orang yang kata bersifat mulia dan sebagainya, takkan melakukan pendustaan. Tapi adakah penyampai ataupun apa yang didengar direct daripada Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad SAW tu dan disampaikan kepada orang awam, adakah pernah berlaku tak Dr? Macam salah pentafsiran ke dan sebagainya? Ya, pertama yang kita kena yakini bahawa kalangan sahabat tak mungkin berdusta, ya kan? Pertama, itu kedustaan adalah perkara yang disepakati buruk oleh secara budaya dan secara psikologi orang Arab pada zaman itu. Plus agama Islam memang mengharamkan kedustaan, dan berkali-kali ayat Al-Quran selalu mencela orang-orang yang berdusta. Dan juga hadis Nabi mengingatkan siapa yang berdusta atas nama Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi, siapa yang berdusta atas nama saya, yakni mencipta hadis-hadis palsu, siap-siap terima tempatnya di neraka. Jadi ancaman begitu besar daripada Nabi SAW. Justru mustahil ada kedustaan secara sengaja di kalangan para sahabat Nabi. Dan secara reality pun fakta menunjukkan tak ada kedustaan di kalangan sahabat Nabi. Jadi para sahabat tidak pernah berdusta dalam meriwayatkan hadis, dan kita boleh buktikan dengan satu proses yang cukup detail ya, yang kita sebut sebagai iktibar. Kita kaji satu orang sahabat Nabi, apabila dia mengucapkan sebuah hadis, adakah dia seorang diri ataukah disokong oleh sahabat lain yang mendengar hadis yang sama, ada cross check dan lain sebagainya. Jadi secara fakta tidak ada kedustaan sama sekali. Akan tapi dusta memang tak ada. Tapi adakah pernah berlaku kesilapan? Sebagai manusia, kesilapan tentulah berlaku, ya kan? Manusia sehebat apapun, namanya pun manusia, mungkin tersilap, tak sengaja dan lain sebagainya, kan? Justru ada tak beberapa hadis tertentu yang disampaikan secara silap? Ada. Akan tetapi setiap kali berlaku kesilapan, para sahabat Nabi yang lain tak akan diam. Tak ada kesilapan di zaman Nabi itu, di zaman para sahabat, walaupun yang melakukan kesilapan orang besar, otoriti, misalkan khalifah, Sayyidina Abu Bakar misalkan, atau Umar atau Utsman, atau Sayyidina Ali, atau orang-orang yang dihormati, menyampaikan hadis, lalu misalkan mereka melakukan kesilapan, mesti akan ada orang yang bangkit dan mengatakan awak silap. Ini hebatnya umat Islam pada zaman itu ya, ada cross check, ada penyeimbang. Ya, sebab mereka melihat bahwa perkara hadis ini dia berkaitan dengan agama. Dia bukan milik awak. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau silap, mesti akan ada orang yang bangkit dan mengatakan awak silap. Sama ada silap dalam menyampaikan kalimat dalam hadis, ataupun silap dalam memahami hadis. Dalam memahami hadis. Dan ada satu buku Nazli ya, satu buku ditulis oleh Imam Az-Zarkashi yang bertajuk yang menghimpun hadis-hadis kritikan Siti Aisyah kepada para sahabat Nabi. Jadi Siti Aisyah adalah istri baginda Nabi yang sangat cerdas. Allah bagi dia kecerdasan yang sangat hebat. Justru terkadang dia mendengar ada sahabat Nabi meriwayatkan sebuah hadis. Lalu Siti Aisyah katakan, awak silaplah paham tentang hadis itu. Maksudnya macam ni, maksudnya macam ni. Maknanya setiap kali ada kesilapan berlaku, sekiranya berlaku kesilapan, tapi saya boleh katakan kesilapan yang macam ni sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit ya. Dan kesilapan tersebut
yang sudahlah sedikit sudah diperbaiki dan sudah tegur oleh para sahabat Nabi yang lain, ya. Kadang Siti Aisyah menegur Abu Hurairah, kadang Ibnu Abbas pernah menegur Sayyidina Abu Hurairah dan lain sebagainya. Ada beberapa hadis-hadis yang kita merekodkan, yang merakamkan untuk kita pada hari ini, teguran dan juga perbincangan di antara para sahabat berkenaan dengan apa yang berlaku dalam periwayatan hadis. Sekiranya berlaku kesilapan, mesti akan ada teguran. Ini bermakna kalau sebuah hadis nih diriwayatkan, lalu tak ada teguran sama sekali sejak dulu hingga hari ini, confirm itu betul. Betul tak? Sebab tak ada orang yang tegur dari dulu sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hadis yang memang betul pada zaman Nabi, kemudian berlaku, para sahabat pun terima, tak ada kesilapan. Jadi sampai hari ini kita akan terima dia sebagai sebuah hadis yang benar-benar berasal daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. I see. So saya sejelaslah pada jawapan persoalan yang saya ajukan tadi berkaitan dengan dia, betul. Sebenarnya saya pun curious tentang berkaitan dengan sehebat-hebat manusia pun mesti akan melakukan kesilapan, dan tadi doktor dah jawabkan lah macam mana kalau kata berlakunya situasi macam tu, walaupun situasi tersebut berlaku dalam keadaan yang sangat orang kata minimal lah, hampir jarang-jarang berlaku, tapi peranan orang kata sahabat-sahabat lain pada ketika itulah yang turut sama orang kata memperbetulkan sekiranya berlaku kesilapan, dan dapat dibuktikan sehingga hari ini banyak hadis-hadis yang sahih itu masih orang kata kekal, orang kata sebagai satu ucapan yang memang keluar dan datang daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah kita dah kurang bersiaran langsung, lebih kurang 30 minit. Setakat ni saya sekali lagi, kalau kata ada tuan-tuan dan perempuan yang baru saja kata masuk ke dalam siaran langsung kita ni, sebenarnya kita sekarang ni tengah adakan sesi bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad. Beliau merupakan seorang ilmuwan hadis dan juga penulis kepada buku Sejarah Kebangkitan Ilmu Hadis yang diterbitkan oleh penerbit USM. Dan dalam buku ni insyaAllah dikupaskan dengan lebih lanjut lah, dan memang akan menyentuh sebenarnya topik perbualan kita pada hari ini berkaitan dengan kupasan buku ni. Kalau kata tuan-tuan dan perempuan berminat nak dapatkan buku Kebangkitan Ilmu Hadis ni, tuan-tuan dan perempuan boleh saja pergi dekat website, search saja www.m-my dan boleh dapatkan dekat sana, dan juga boleh masuk lah di mana-mana platform e-dagang kami, iaitu macam Shopee ataupun TikTok Shop. Turut ada buku ni untuk tuan-tuan dan perempuan dapatkan. Dan kalau kata nak memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan insyaAllah tulisan daripada Dr. Umar. Okey, Dr. Umar, kalau kata saya nak menyentuh sikit topik berkaitan yang ada dalam buku ni, kalau saya baca serba sedikit lah, sempat saya bedek buku ni, memang ada doktor highlight kan berkaitan dengan fasa ilmu hadis ni, yang mana melalui zaman jatuh dan zaman naiknya. Dan tadi saya ingat doktor pun ada sentuh berkaitan dengan bila mana berlakunya orang kata perkembangan agama Islam tu sendiri daripada zaman Sayyidina Uthman, bila mana ada perluasan wilayah, perluasan empire Islam tu sendiri, dengan wujudnya orang kata pelbagai tafsiran-tafsiran dengan ilmu dengan hadis-hadis yang lemah dan sebagainya, direka atas beberapa kepentingan diri, kepentingan politik dan sebagainya. Mungkin saya rasa doktor boleh sentuhkan sedikit lah pada penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung kita ni, apakah orang kata fasa turun naik yang dimaksudkan oleh doktor berkaitan dengan perjalanan ilmu hadis ni sendiri, insyaAllah. Okey, sebagai sebuah ilmu hadis ni tentulah ada fasa naik dan turun, dan saya rasa ini berlaku pada setiap ilmu yang lain. Dan kalau kita merujuk kepada hadis Nabi pun, Nabi SAW mengatakan pada satu hari nanti salah satu tanda kiamat adalah ilmu dicabut, kan? Maknanya dulu ilmu pernah berkembang, kemudian ramai tokoh-tokoh yang pakar dalam ilmu tersebut pun menyumbangkan sumbangan mereka dengan aktif. Akan tapi apabila masuk pada fasa tertentu, terutama di akhir zaman, tentulah ilmu akan sedikit demi sedikit ditarik, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin sampai kepada satu tahapan ilmu tersebut pupus dan tak ada lagi orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Nah, ini berlaku pada ilmu-ilmu keislaman, dan saya melihat bahwa ilmu hadis pun mengalami apa yang disebut sebagai turun naik sebuah ilmu pengetahuan, ya. Dan kalau kita tengok, kalau kita boleh gambarkan ilmu hadis ni, dia macam huruf U terbalik.
pada kalau kampung saya disebut inverted U. Inverted U maksudnya huruf U yang terbalik ya, semula melalui fasa pertumbuhan, kemudian naik ke atas, kemudian sampai kepada fasa kematangan dan kesempurnaan. Selepas sempurna, apa yang berlaku adalah dia akan menurun sedikit demi sedikit, ya kan? Menurun sampailah kepada tahapan ataupun faras yang paling rendah dan disebut oleh ulama sebagai fasa jumud. Dan kalau rakan-rakan sekalian boleh mencari satu buku bertajuk Tatawur Dirasat As-Sunnah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Farouk Hamadah. Beliau menyebutkan ada 7 fasa sejarah ilmu hadis. Yang pertama fasa peletakan asas bermula pada 1 Hijrah, kemudian fasa pembentukan teori pada 2 Hijrah, kemudian fasa kematangan dan kemantapan pada fasa 3 Hijrah, fasa pemurnian, semakan dan penyempurnaan pada abad ke-4 dan 5 Hijrah, lalu fasa klasifikasi dan penyusunan pada tahun 6 hingga 9 Hijrah, lalu berikutnya fasa kejumudan pada tahun 9 hingga 14 Hijrah. Ini dibawakan oleh Dr. Farouk Hamadah. Dia seorang pakar dan ilmuwan hadis pada hari ini yang berasal daripada Syria. Lalu kemudian kalau tak salah sekarang masih tinggal di Maghribi dan mengajar di Maghribi di universiti sana. Sebenarnya apa yang beliau sebutkan tuh bukanlah beliau seorang yang menyebutkan perkembangan ilmu hadis macam tu yang semula tumbuh, naik, kemudian turun akan tapi cukup ramai para ulama yang menyebutkan perkara ini. Dan kalau kita merujuk kepada buku-buku mustalah hadis, kita akan dapati kebanyakan ulama yang menulis buku mustalah hadis pun mengadukan fenomena penurunan ilmu hadis ya. Antaranya yang melakukan perkara yang mengatakan perkara ini adalah Imam Ibn Hibban ya, dalam kitab dia Kitabul Majruhin. Dalam muqaddimah kitab Majruhin dia mengatakan dulu ilmu hadis hebat, padahal Ibn Hibban meninggal pada abad ke-4 Hijrah. 4 Hijrah ini masa-masa yang kita boleh katakan masa keunggulan ilmu hadis juga. Dia mengatakan dulu ilmu hadis maju, hebat, pakar-pakarnya pun dihormati. Akan tapi lama-kelamaan dia cakap belakangan ni ilmu hadis sudah mulai menurun. Dia kata, dan beliau mengatakan seolah-olah rasanya yang dimaksudkan oleh baginda Nabi dalam hadis ilmu akan dicabut, maksudnya adalah ilmu hadis, ilmu ma'rifah sunan. Dia cakap ilmu berkenaan dengan sunnah, berkenaan dengan ilmu hadis. Ini ucapan Ibn Hibban yang diakui kepakaran dia dalam hadis ya. Imam Ibn Salah juga dalam Muqaddimah Ibn Salah, dia adalah satu buku rujukan dalam ilmu hadis yang paling paling diterima. Beliau menyebutkan dalam Muqaddimah itu juga sama perkara yang dia sebutkan, yaitu dulu ilmu hadis hebat, pakar dia ramai, tapi lama-kelamaan sudah semakin mengurang, semakin menurun dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu hadis pernah sampai kepada kemuncak dia, lalu kemudian menurun. Ya, menurun. Kemuncak dia bila dulu pernah ilmu hadis yang pakar, yang hebat-hebat nih, yang betul-betul pakar dalam ilmu hadis. Saya boleh katakan mungkin pada abad 2 hingga abad ke-4 Hijrah. Ini juga yang disebut oleh setengah pengkaji pada zaman ini sebagai marhalah mutaqaddimin. Ini ulama hadis zaman dahulu. Ulama hadis zaman dahulu ni hafalan dia memang lebih hebat daripada komputer lah. Kita kalau nampak kita kagum pada hari ini dengan AI, komputer dan lain sebagainya, mungkin kita boleh katakan itu sebagian saja dengan otak Imam Bukhari sebenarnya. Kita setelah berseloroh lah kita boleh cakap macam tu kan. Setiap kali kita tanya soalan ke AI kan, misalkan ChatGPT, misalkan ChatGPT carikan hadis tentang ni, terus dia keluar hadis berapa banyak. Itu juga yang mungkin berlaku pada Imam Bukhari dulu. Kalau kita jumpa Imam Bukhari, minta satu hadis berkenaan dengan berbakti kepada ibu bapa, terus keluar macam tu aja. Ya tak? Dulu ada ulama, ada orang yang Allah jadikan otak dia hebat macam komputer. Sebab tujuan dia adalah untuk menjaga agama Allah.
untuk menjaga agama Allah. Saya ingat dulu ucapan guru saya Syekh Dr. Nuruddin Itter, beliau mengatakan kalau kita melihat kehebatan para ulama hadis kita, macam mana hafalan mereka sangat hebat, kemahiran mereka dalam hadis begitu hebat, dia katakan itu sebenarnya adalah bagian daripada mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah mukjizat baginda Nabi. Allah buat sebagian daripada umat baginda macam tu tujuannya untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang Allah ciptakan khas untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah bagi kita yang jaga agama Allah pada hari ini, hilanglah agama Islam ini kan. Kita nak hafal 40 hadis Imam Nawawi pun tak hafal-hafal, Quran pun tak ingat-ingat ya kan. Orang macam kita ni tak qualified untuk menjaga menjaga wahyu Allah agar kekal, tidak berubah dan tidak tidak mengalami perubahan. Tapi Allah jadikan makhluk-makhluk sebagian makhluknya yang memang macam tu. Orang yang punya hafalan sangat hebat dan kebanyakan mereka pada abad 2 hingga 4 Hijrah. Sekarang kita pada abad 14 Hijrah, 15 Hijrah kan. Ni abad 2 hingga 4 Hijrah. Kita boleh nampak orang macam ni yang kemuncak ilmu hadis seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman ibn Mahdi, Ali ibn Madini, Yahya ibn Ma'in, Bukhari, An-Nasai, Muslim dan lain sebagainya ni memang otak-otak mereka punya minda komputer yang begitu hebat lah. Yang Allah jadikan khas untuk menjaga hadis Nabi sekaligus memastikan agama Islam ni kekal, tidak berubah sedikit pun. Akan tetapi apabila semakin hari kemahiran manusia semakin menurun, ya kan, secara saintifik pun kita tengok kan manusia menurun dari aspek fisikal dia dan aspek kemampuan minda dia. Fisikal dulu tinggi-tinggi macam di zaman Nabi Adam begitu tinggi kan, orang-orang makin hari makin menurun. Begitu juga kemampuan dalam minda dia. Jangan jauh-jauh lah, bayangkan antara kita dengan dulu bapa atau atuk kita. Kita boleh nampak lagi sebagian daripada atuk-atuk kita ni kalau dia bincang tentang matematik, dia tak perlu kalkulator pun. Saya pernah jumpa dengan setengah orang guru-guru saya dulu bincang tentang number-number tu di kepala dia saja. Tak perlu kalkulator. Kita sekarang tekiak-kial kita nak kejar. Betul. Sebab kemampuan minda kita pun semakin menurun, terutamanya adalah karena kehadiran teknologi. Dan teknologi yang membuat kita reliant dengan teknologi, sikit-sikit kembali ke kalkulator, sikit-sikit kembali ke komputer, apalagi ChatGPT sekarang nak tulis essay pun tak payah tulis minta ChatGPT buatkan. Jadi kemampuan kita berkurang kan. Itu sebabnya dulu waktu saya belajar ilmu hadis pun para ulama guru saya di Syria selalu katakan jangan sering-sering merujuk kepada kamus-kamus sedia ada. Awak hafallah, betul tak? Hafallah. Sebab kalau kita terlalu bergantung dengan kamus, bergantung dengan rujukan, kita akan mengabaikan anugerah hafalan yang Allah bagi kepada kita. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan ilmu hadis pernah naik, lalu kemudian menurun, tapi macam mana Allah tetap kekal jaga agama Islam? Teknologi itu, alhamdulillah teknologi menggantikan, membantu kita untuk menjaga agama Allah ni. Dan kembali kepada yang dibawakan oleh Syekh Farouk Hamadah, dia katakan masuki abad 9 hingga abad 14 ilmu hadis mengalami kejumudan. Kejumudan, apa maksud jumud? Maksudnya dah tak ada lagi kepakaran yang betul-betul pakar dalam hadis. Kitab-kitab hadis hanya dibaca sebagai untuk dapatkan keberkatan saja, untuk tolak bala, untuk dapat barokah dan lain sebagainya. Dan karya-karya hadis pada masa kejumudan ni tidak lagi memberikan kreativiti yang tinggi. Mereka hanya dalam bentuk syarah, ringkasan, nazam, syair dan lain sebagainya. Tak ada perkara baru yang ditambah dalam ilmu hadis ni. Nah, itu berlaku pada abad 9 hingga abad ke-14. Dalam buku saya sebutkan perkara tersebut kemungkinan besar adalah berlaku selepas Ibnu Hajar Al-Asqalani di Mesir. Ibnu Hajar adalah Imam Amirul Mukminin
Hafiz Khatimatul Huffaz, pakar hadis terbesar pada abad ke-9, meninggal tahun 856 Hijrah. Dan selepas itu legasi Ibnu Hajar dilanjutkan oleh murid-murid dia seperti As-Sakhawi, lalu Zakaria Al-Ansari, kemudian Suyuti dan lain sebagainya. Akan tapi kepakaran Ibnu Hajar dah macam sesuatu yang terlalu tinggi untuk dicapai semula oleh orang-orang selepas. Orang lain. Ya, jadi pada masa itu sudah masuk lagi kita masa fasa kejumudan, tak ada perkembangan dalam ilmu hadis. Dan kalau kita perhatikan juga pada abad itu juga kita sudah mula secara politik menurun kan. Dan berapa lama juga kemudian pada abad tak lama kemudian kita pun mengalami kolonialisasi, orang Eropa datang ke negara-negara Islam menjajah dia dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa kemajuan ilmu dia bergaris lurus dengan kesejahteraan politik dan ekonomi. Jadi kalau sebuah negara nih stable secara politik, makmur secara ekonomi, biasanya ilmu pun berkembang. Ya tak? Itu sebabnya ilmu-ilmu hadis berkembang dulu pada zaman Abbasiyah. Kenapa? Sebab Abbasiyah stable secara politik, ekonomi pun makmur, kita tak ada masalah dan ilmu pun berkembang dan lain sebagainya kan. Dan apabila umat Islam masuk dalam kolonialisme, kemudian dalam penjajahan, lalu kejahilan akan masuk, datang juga kejahilan. Sebab penjajah tak akan ingin agar orang dijajahnya, orang di bawah jajahannya pandai kan. Mereka ingin mereka jahil dan lain sebagainya. Nah itulah hingga abad ke-14 Hijrah atau abad 20 Masehi. Akan tapi memasuki abad 21, abad kita sekarang ini kan, kita sudah melihat kegairahan semula untuk orang ramai belajar ilmu hadis. Ramai daripada mereka sudah minat semula untuk belajar ilmu hadis. Ramai juga yang sudah mulai memberikan perhatian berkenaan dengan hadis ni sahih ke tak sahih. Dulu kita main sebut aja hadis kan. Disebut aja hadis dalam khutbah Jumat, dalam ceramah, hadis-hadis yang kita tak pastikan itu sahih ke tak sahih. Tapi zaman sekarang alhamdulillah orang sudah mulai bertanya-tanya, ini sahih ke tak sahih ini Ustaz? Adakah hadis ini palsu ke tak? Itu bagi saya adalah sesuatu yang positif. Selagi mana tentulah ditanyakan dengan adab ya, bukan kita nak tanya tu nak jatuhkan Ustaz tu, atau kita nak memang sengaja nak pojokkan Ustaz tu, tak. Tapi kita memang nak berhati-hati ya kan. Dan soalan-soalan berkenaan dengan kesahihan hadis apabila kita terima secara positif, sepatutnya akan membangkitkan semula minat kita kepada ilmu hadis. Orang sudah mulai kembali merujuk pada kitab-kitab hadis, orang sudah mulai sedar kepentingan untuk meriwayatkan hanya hadis yang berautoriti saja, sedangkan hadis-hadis yang palsu, yang tidak berautoriti, kita kena tinggalkan. Itulah sesuatu yang positif dan ini yang kemudian membangkitkan semula ilmu hadis di kalangan kita pada hari ini, alhamdulillah. Jadi itu sebab sedikit lah, saya rasa bukan sedikit lah tu, banyak juga tu Dr. Umar dah terangkan berkaitan dengan fasa-fasa. Kalau panjang mungkin boleh rujuk semula dalam buku saya sudah buat secara detail kronologi tersebut, setiap fasa dan siapa tokoh-tokoh yang menyumbang, boleh rujuk semula dalam buku saya insyaAllah. Menarik, sangat menarik itu berkaitan dengan perkongsian yang diberikan tadi, di mana doktor ada highlightkan lah orang kata fasa-fasa di mana berlakunya kegemilangan dan juga sedikit kejatuhan berkaitan dengan ilmu hadis, di mana kalau saya boleh rangkumkan sedikit apa yang dikupaskan tadi berkaitan di mana fasa pada abad kedua dan keempat Hijrah. Pada ketika itu juga doktor ada sebut berkaitan dengan lahirnya ramai ilmuwan-ilmuwan hadis pada ketika itu yang menyebabkan faktor orang kata ilmu tersebut berkembang dengan baiklah. Dan melalui fasa kata kegemilangan, dan kemudian dia masuk ke abad ke-9 hingga ke-14 telah mula melihat sebagai mengakumi masuk kepada fasa kejumudan, yang mana pada tadi apa yang Dr. Umar kata berkaitan dengan pada ketika itu ilmu hadis ini hanya digunakan hanya untuk tujuan-tujuan keberkatan dan bukannya lebih kepada perkembangan ilmu itu sendiri.
Dan alhamdulillah yang kita boleh lihat tadi, Dr. Umar juga ada kongsikan masuk ke abad yang terkini, abad ke-21 ni berlakunya kegairahan yang lebih tinggi lah terhadap ilmu hadis tu, di mana orang mula mempersoalkan, orang mula membincangkan, orang mula berwacanakan berkaitan dengan kesahihan sesuatu hadis. Itu adalah satu perkembangan yang menarik lah, yang saya kira sangat penting untuk kita ketahui, dan sebenarnya sangat penting juga untuk kita kembalikan semula zaman kegemilangan ilmu hadis itu sendiri. Dan insyaAllah saya cuba ada soalan, ada 2 soalan. Ni baru masuk satu soalan. Tak apa, saya berikan satu soalan daripada penonton, daripada Muhammad Zaidi. Dia tanya soalan ni, kenapa ada orang yang menolak hadis? Mungkin boleh doktor kupaskan secara ringkas berkaitan dengan soalan tersebut. Kenapa ada orang menolak hadis ya? Orang yang menolak hadis ni biasanya dia punya konsepsi yang kurang tepat berkenaan dengan hadis ya. Dan kebiasaannya adalah yang sejauh yang saya baca hujah-hujah yang mereka bawakan, biasanya mereka meragukan kesahihan hadis berasal daripada Nabi. Jadi singkatnya macam ni, mereka melihat bahawa hadis ni betul berasal daripada Nabi, akan tapi macam mana kita nak tahu bahawa hadis itu betul-betul daripada Nabi? Bagi mereka, hadis-hadis daripada Nabi ini semua meragukan. Tak ada satu pun yang betul-betul berasal daripada Nabi. Kenapa? Mereka mendakwa bahawa selepas mereka mendakwa bahawa di zaman Nabi hadis tak ditulis pun. Lalu kemudian penulisan hadis bermula 100 tahun selepas baginda Nabi meninggal dunia. Bayangkan Nabi meninggal dunia, lalu 100 tahun baru hadis-hadis ditulis, dikumpul. Sedangkan sebelum tu hanya disampaikan secara lisan saja. Dan kalau kita buat aktiviti, misalkan sekarang Nazli ya, pernah tak nampak satu aktiviti, satu orang dikasih satu satu instruction, dia minta agar dia sampaikan kepada orang lain, sampaikan lagi kepada orang lain, belum sampai kepada 5 orang sudah berubah instruction tu kan. Kita panggil tu radio rosak tu. Betul kan. Kita sering nampak aktiviti kan, apa nama aktiviti itu pun saya pun tak ingat nama dia. Jadi untuk menunjukkan bahawa apabila satu message disampaikan secara oral dari satu orang kepada orang lain, akan terbuka kepada kesilapan. Dan bayangkan sekarang dah 100 tahun antara Nabi dengan kita, hadis baru ditulis. Itu sebabnya mereka mengatakan semua hadis ni tak boleh dipercaya. Kenapa? Sebab tidak memberikan keyakinan kepada kita bahawa itu betul-betul message ataupun ucapan baginda Nabi yang sebenar. Nah, bagi saya, para ulama sudah banyak bincang tentang perkara ini dan mereka buktikan bahawa konsepsi tersebut kurang betul. Itu bukan kurang betul, memang silap. Konsepsi tersebut memang silap. Ya, silap. Pertama, tidak betul bahawa semua hadis Nabi ditulis 100 tahun selepas baginda Nabi meninggal dunia. Tak. Hadis Nabi telah ditulis bahkan ketika Nabi masih hidup lagi. Ada setengah sahabat Nabi yang Nabi izinkan untuk menulis hadis Nabi. Seperti Abdullah bin Amr bin As, Abu Shah dan beberapa orang lagi. Bahkan beberapa buku-buku atau tulisan-tulisan, kita sebutnya sebagai suhuf. Suhuf telah dijumpai sejak zaman sahabat Nabi. Seperti Sahifah Hammam Ibnu Munabbi, Sahifah Abdullah bin Amr bin As, dan banyak lagi sahifah-sahifah. Pelbagai tulisan-tulisan yang disimpan oleh para sahabat Nabi sebagai simpanan pribadi mereka untuk mengingatkan semula berkenaan dengan hadis Nabi ya. Lalu yang 100 tahun ditulis itu apa? Itu namanya tadwin. Tadwin dia bukan penulisan hadis, dia penghimpunan hadis secara besar-besaran dalam sebuah buku, dalam sebuah diwan tersendiri. Pada zaman itu diwan disebutnya. Jadi ini gerakan himpun hadis secara formal memang dilaksanakan pertama kali pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah. Ya, akan tapi itu sekali lagi bukan bermakna bahwa hadis Nabi baru ditulis pada tahun itu. Tak. Hadis Nabi telah ditulis secara simpanan pribadi sejak zaman Nabi lagi, akan tapi dihimpun secara formal, secara besar-besaran, atau disebut sebagai tadwin memang pada zaman Sayyidina
pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi konsepsi itu kena dibetulkan terlebih dahulu. Yang kedua, dari segi hafalan, orang Arab punya hafalan yang memang superb lah, berbeza dengan kita. Memang mereka, orang Arab terkenal, mereka bukan bangsa yang menulis dan membaca. Nah, itu sebabnya mereka betul-betul bertumpu kepada hafalan macam kita tadi. Apabila kita reliant kepada teknologi, kita abandon hafalan kita. Akan tapi orang Arab zaman dahulu mereka tak ada teknologi, mereka tak ada tulisan, mereka tak ada tidak belajar menulis dan membaca, justru semua maklumat mereka hafal. Mereka hafal. Jadi sejarah mereka hafal dalam minda mereka, syair-syair mereka hafal dalam minda mereka. Ini menjadi memang diakui kehebatan hafalan mereka sejak dulu lagi. Bahkan pada hari ini pun setengah orang Nazli, kalau kita nampak di beberapa negeri Islam tertentu, ya seperti Mauritania dan lain sebagainya, mereka masih menghafal kitab. Kita nak hafal Quran pun susah. Kalau mereka kumpul kitab berjilid-jilid, mereka boleh hafal. Kenapa? Sekali lagi, semakin jauh seseorang dengan alat bantu teknologi, semakin kuat hafalan dia, ya kan? Jangan kita bandingkan hafalan kita dengan hafalan mereka. Hafalan yang zaman sekarang pun kita tak boleh bandingkan antara hafalan kita dengan orang di Mauritania, apalagi hafalan kita hari ini dengan hafalan para sahabat Nabi, orang Arab pada zaman dahulu yang memang mereka dilatih untuk menghafal hari-hari sebagai bagian daripada cara mereka menyimpan memori, sejarah dan identiti mereka kan dalam minda. Justru hafalan mereka memang tak dapat dinafikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita jangan ingat hadis Nabi itu hanya dihafal oleh satu orang, lalu kita terima daripada orang itu saja. Tak, ada yang disebut sebagai method cross check. Dalam hadis kita sebut sebagai i'tibar. Nah, zaman Sayyidina Umar misalkan, Sayyidina Umar pernah reject orang yang meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sebuah hadis, kata Sayyidina Umar, saya akan hukum awak sekiranya tak ada orang lain yang membuktikan bahawa Nabi pernah cakap macam yang awak cakap. Faham. Maknanya disebut sebagai method cross check kan, semak silang kan. Maknanya walaupun hadis sudah dihafal oleh orang yang hafal, akan tapi untuk berhati-hati para ulama kembangkan satu metodologi dengan cara cross check. Okey, satu orang riwayatkan hadis daripada Nabi ini, ada tak orang lain yang riwayatkan? Ya, dan biasanya mereka akan bandingkan satu riwayat dengan riwayat lain untuk membuktikan bahwa dia hafal atau tak hafal. Nah, itu hafal dan tak hafal ini satu metodologi yang awal dia sederhana, kemudian berkembang menjadi satu metodologi yang sangat teliti, yang sekali lagi tak pernah ada tamadun lain selain umat Islam yang pernah membuat kajian teliti untuk memastikan kesahihan satu maklumat yang dikaitkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara ringkasnya saya boleh jawab soalan ini adalah kenapa ada orang menolak hadis, karena kesalahfahaman mereka, konsepsi, misconception mereka berkenaan dengan hadis. Kiranya mereka dalami ilmu hadis ni, insya-Allah tak ada kesalahfahaman tersebut, keraguan tersebut. InsyaAllah itu jawapan yang diberikan oleh Dr. Umar berkaitan dengan soalan kenapa ada setengah orang yang menolak hadis. Dan itulah yang sepatutnya kita pada hari ini mengambil orang kata inisiatif untuk cuba mendalami ilmu hadis ni sendiri, dan kita untuk orang kata barulah kita faham. Kadang-kadang kita bercakap ni atas satu persepsi, saya rasa Dr. Umar mungkin dia ambil definisi bahawa macam tadi yang Dr. Umar kata, maksudnya sejarah penulisan hadis itu dibuat selepas 100 tahun kewafatan Rasulullah. So disebabkan bukan pada zaman Nabi, mungkin berlakunya keraguan yang ada, berlaku kesilapan dan sebagainya. Tapi once kalau dah belajar ilmu hadis ni, nampaklah betapa telitinya orang kata di kalangan sahabat sendiri buat macam tadi doktor kata cross check dan sebagainya. Itu yang penting untuk menunjukkan kesahihan hadis itu sendiri. Jadi saya rasa itu adalah jawapan yang sangat baiklah untuk kita menjawab kepada persoalan tersebut. Kita ada terima lagi soalan daripada penonton. Banyak juga ni masuk ni, saya pun tak tahu sempat ke tak saya nak baca semua. Okey, saya baca satu daripada okey. Saya cuba bacakan soalan daripada daripada Izzat Hadrili. Dia kata, "Salam Dr. Umar, saya Izzat daripada Bagan Ajam.
soalan saya berkaitan dengan buku Manusia Sebelum Awak ni, buku kontroversi ni Doktor. Baru-baru ni antara buku yang dinaikkan sebagai oleh JAKIM sebagai buku yang diharamkan ni. Dia kata kat sini, soalan saya berkaitan dengan buku tersebut, adakah ada hadis yang menyokong kepada statement tersebut, Doktor? Saya rasa ni pun saya tak pasti, mungkin Doktor ada mengikuti tetap perkembangan berkaitan dengan kupasan buku ni. Tapi konteks dia mungkin dia nak tanyakan mungkin ada tak hadis-hadis yang menyokong dari sudut konteks kewujudan orang kata manusia-manusia sebelum Nabi Adam dan sebagainya. Kalau kata Doktor ada rasa nak kongsi, mungkin Doktor boleh kongsikan insyaAllah. Okey, terima kasih. Pertama-tama, saya belum baca buku tu. Jadi saya ni tak tahu berkenaan dengan hujah-hujah yang dibentangkan. Saya cuma tahu ada satu list buku yang dikeluarkan oleh MKI sebagai buku yang bercanggah dengan pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia dan dicadangkan untuk diharamkan. Itu yang saya tahu, itu saja list, dan saya tengok pun beberapa, hanya tahu beberapa tajuk-tajuk saja. Sedangkan apa yang terkandung dalam buku tersebut saya tak tahu sama sekali. Dan oleh karena saya tak tahu sama sekali, tak bolehlah saya bincang perkara yang saya tak tahu kan, Azli, kan? Nanti tak proporsional pula kan. Jadi, dan bagi saya pun dia tidak berkaitan dengan bidang saya, jadi saya tak minat sangatlah. Minta maaf untuk Izzat Hadri, saya tak boleh bagi pandangan berkenaan dengan perkara ni. Tak mengapa, Saudara. Okey, insyaAllah saya cuba pick satu lagi. Ada dua soalan ni sebenarnya, tapi saya cuba pick satu sebab kita pun dah masuk ke tempoh 1 jam juga bersiaran langsung. Sebelum kita pergi kepada soalan yang terakhir sebagai kesimpulan. Ni daripada Puan Syahira Razak. Dia kata, perbincangan tentang hadis banyak menyebabkan pertelingkahan dan perbalahan. Kenapa, Doktor? Saya rasa ni pun adalah kesinambungan juga daripada soalan yang ditanyakan oleh Muhammad Zaidi tadi. Silakan. Perbincangan tentang hadis banyak menyebabkan pertelingkahan dan perbalahan. Bagi saya, setiap perbincangan sekiranya dibahas dengan ilmu tidak akan menyebabkan pertelingkahan lah. Apabila dibahas dengan ilmu yang cukup dan ilmu yang tepat, ya, tidak akan menyebabkan pertelingkahan. Dia akan menyebabkan perbezaan pandangan. Biasa perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan bagi saya bukan perbalahan. Kita menyambut baik perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan, si fulan berpandangan macam ni, si fulan pandangan macam tu, selagi mana kedua-duanya dibina di atas landasan ilmu yang tepat, bagi saya dia adalah sesuatu yang sihat, ya. Dan memang ilmu berkembang dengan perbezaan pandangan tu. Kita lihat bagaimana fiqh berkembang sebab karena perbezaan pandangan. Kita tengok berbagai ilmu yang lain juga berkembang karena perbezaan pandangan. Dan kalau satu pandangan saja, dia tak akan berkembang. Dia tak ada percambahan idea. Itu yang akan membuat kita jumud dan tidak berkembang dan tidak membina minda kita. Nah, hadis adakah menyebabkan pertelingkahan dan perbalahan? Sekali lagi, sekiranya hadis tersebut dibincangkan oleh orang yang memang berkelayakan, dia tidak akan menyebabkan pertelingkahan dan perbalahan. Dan saya sangat yakin perkara itu. Jadi sekiranya dibincangkan oleh orang yang memang berkelayakan, si fulan yang bincang tentang perkara ini ABC, masing-masing memiliki kelayakan dalam ilmu hadis, dia tahu basic ilmu hadis seperti apa, dia tahu juga prinsip-prinsip ilmu hadis seperti apa, mana yang betul, mana yang silap. Saya rasa tak akan ada pertelingkahan. Yang ada adalah perbezaan pandangan. Dan perbezaan pandangan sekali lagi kita terima. Kita akan raihkan sebagai sesuatu yang positif, ya. Nah, kenapa berlaku pertelingkahan sekali lagi adalah kadang karena yang bincang tentang perkara ni mungkin salah satunya berkelayakan, yang lain tidak berkelayakan. Atau dua-dua tidak berkelayakan. Atau orang yang berkelayakan bincang perkara ni, dia memasukkan unsur-unsur sentimen pribadi, perbezaan aliran dan mazhab, ya kan? Ini yang menyebabkan pertelingkahan. Sedangkan kalau betul pure bincang tentang ilmu hadis dari perspektif ilmu hadis yang betul-betul,
saya rasa tak akan ada pertelingkahan sama sekali. Ini pandangan saya secara umum ya. Bagi saya setiap kali tuan-tuan dan puan-puan tengok pertelingkahan dalam membincangkan ilmu hadis, mestilah ada unsur-unsur negatif yang sepatutnya tidak dimasukkan lah. Bincanglah ilmu hadis ni secara secara akademik. Bincanglah ilmu hadis ni secara mengikut lunas keilmuan yang ada. Insya Allah tak akan ada pertelingkahan. Kalau sudah ada mula sindir-sindir, ini biasanya nih mesti ada pertelingkahan nih. Ya, kalau kita nampak ada sentimen, kumpulan politik, aliran, ini confirm bertelingkah nih. That's why saya tak minat sangat perbincangan di terbuka dalam media sosial, sebab dia akan terbuka dengan orang-orang yang pertama tidak berkelayakan ikut campur, yang kedua orang-orang yang jadi batu api nak panaskan suasana. Kadang kita pun asalnya kita objektif nak bincang kan. Akan tapi kalau ada orang yang dah cocok ni, alamak, kita pun sudah manusia kan, kadang hati kita berubah dan lain sebagainya. Ini bagi saya lah tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena bertanggung jawab dalam setiap ucapan yang kita tulis dan kita sampaikan. Bukan hanya bertanggung jawab di dunia, tapi juga bertanggung jawab di akhirat. Saya ingatkan ada ucapan Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Dia mengatakan jangan haram hukumnya, dilarang seseorang berbincang tentang hadis Nabi mengikut sangkaan-sangkaan. Maksudnya mengikut fahaman pribadi. Tapi dia kena rujuk kepada prinsip ilmu yang tepat. Baru dia boleh bincang hadis Nabi. Hadis Nabi ini macam Quran. Sebagaimana kita tak boleh bincang sebarang tentang Quran, siapa yang mentafsirkan Quran dengan pahaman pribadinya adalah perkara yang dilarang. Begitu juga kita menafsirkan hadis Nabi juga dilarang, melainkan dengan dengan merujuk kepada prinsip-prinsip ilmu yang jelas. Ya, Quran hadis dia adalah sesuatu yang sangat suci, dia menjadi asas utama agama kita. Sedapat mungkin coba kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bercakap sesuatu melainkan dengan landasan yang cukup, dengan asas ilmu yang tepat, insyaAllah. Betul. Saya setuju sangat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Umar, dan saya kira sebenarnya bukan kata dalam kata bidang ilmu hadis saja, semua bidang sekalipun, bidang sejarah ke bidang perubatan dan sebagainya pun, yang paling penting adalah orang yang berkelayakan lah untuk berbincang, dan nak berbeza pandangan pun biarlah daripada kedua-dua pihak yang orang kata orang yang berkelayakan. Sebab biasanya orang-orang berkelayakan ni berbeza pandangan, tak ada masalah pun sebenarnya. Dia bagus juga untuk perkembangan ilmu itu sendiri. Tapi yang jadi isunya apabila bukan orang yang berkelayakan dan orang yang memang ada tujuan-tujuan tertentu atas kepentingan-kepentingan peribadi, macam doktor kata tadi lah, kepentingan politik, kepentingan aliran dan sebagainya lah, yang mencetuskan kepada orang kata pergaduhan dan orang kata pertelingkahan berkaitan dengan perbahasan ilmu ni. Alhamdulillah, insyaAllah. Sebenarnya ada satu lagi soalan. Saya pun daripada soalan yang kami sediakan pun ada lagi beberapa soalan yang saya menarik kat sini nak dengar kupasan daripada doktor. Dan masa yang sama kita terima juga soalan daripada penonton. Macam saya cakap tadi dah, saya suka lagi raikan kalau soalan tersebut datang daripada penonton. Mungkin saya bacakan soalan ni daripada Muhammad Fikri. Dia kata, salam, saya Fikri daripada Batam Juntai. Adakah ada perbezaan persepsi dan cara mentafsirkan hadis di antara ahli Sunni dan Syiah? Saya rasa soalan ni terlalu berat, tetapi mungkin doktor boleh ringankan dari sudut kupasannya, insyaAllah. Silakan doktor. Adakah perbezaan persepsi dan cara menafsirkan hadis di antara ahli Sunni dan Syiah? Ya, mesti ada perbezaan ya. Sebab setiap pentafsiran dibina di atas epistemologi tertentu kan. Itu kalimat epistemologi pun sudah berat kan Azli kan, kita nak explore lagi nanti lebih dalam. Jadi setiap kali kita mentafsirkan hadis, tentulah dia akan dibina di atas cara kita berfikir. Dan cara berfikir Ahlus Sunnah dan asas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu berbeza dengan cara berfikir Syiah dan pelbagai kumpulan yang lain, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita akan melihat bahawa sesetengah hadis diterima oleh Ahlus Sunnah dan dirasionalkan oleh Ahlus Sunnah. Jadi satu hadis ni misalkan tentang tentang syafaat Nabi misalkan. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, syafaat Nabi tak ada isu.
Nabi boleh memberikan syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar nanti di akhirat, meminta agar Allah maafkan dia atau minta agar Allah Subhanahu wa taala ringankan azab dia di neraka. Menurut Ahlus Sunnah tak ada isu, sebab dia selari dengan kerangka Ahlus Sunnah, pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi untuk Syiah dan Mu'tazilah, mereka tengok hadis ini bermasalah. Kenapa? Sebab menurut mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu prinsip Mu'tazilah adalah dia Tuhan ini wajib melakukan keadilan, dan juga Tuhan wajib melaksanakan ancaman dan janji dia. Kalau Quran telah mengatakan orang yang melakukan dosa dan melakukan dosa besar akan masuk neraka, tak ada siapa yang boleh bantu. Justru mereka reject hadis-hadis berkenaan dengan syafaat. Dan ini menjadi perdebatan panjang di kalangan dalam sejarah Ahlussunnah wal Jamaah dalam sama ada syafaat Nabi ada atau tidak ada. Dan ini kembali kepada prinsip pemahaman mereka berkenaan dengan hadis Nabi mengikut cara pandang mereka sendiri. Justru ya, ini secara ringkasnya adalah, adakah perbezaan? Tentu ada. Tentu ada perbezaan dalam menafsirkan hadis mengikut kecenderungan mazhab, ya, kecenderungan aliran sendiri. Dan alhamdulillah kita berpegang dengan cara berfikir Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadis, yang mereka menerima setiap apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tunduk kepada setiap yang dikhabarkan oleh baginda Nabi. Kita tak ada isu berkenaan dengan hadis-hadis tersebut. Kita tak pernah reject hadis-hadis dengan alasan hadis ini tak masuk akal, hadis ini bertentangan dengan akal sehat dan lain sebagainya. Tak, selagi mana ni ucapan Nabi betul, Nabi yang kata, kita lebih bersedia untuk mengatakan akal saya salah daripada kita katakan Nabi yang salah. Ya tak? Justru kita katakan Nabi betul, saya salah faham. Justru saya akan terima apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang membezakan dengan prinsip yang kita sebut sebagai kalangan yang menyimpang, Ahlussunnah wal Jamaah atau Ahlul Bid'ah. Mereka lebih dahulukan akal mereka sehingga mereka senang, mudah sekali mereject hadis-hadis yang Nabi SAW sekiranya bertentangan dengan cara berfikir mereka. Ya. Justru penting untuk kita memiliki kerangka berfikir yang tepat agar dapat memahami hadis Nabi dengan lebih tepat. InsyaAllah. Okey, so itulah sedikit penerangan berkaitan dengan soalan tersebut. Sebenarnya saya janjikan dengan doktor tadi, kata kita akan live 1 jam ya. Dah masuk 1 jam 13 minit. Saya pun ada lagi 2 soalan. Tapi 2 soalan ni saya rasa macam sayang kalau tak tanya doktor, sebab bukan senang nak dapat peluang. Sebab saya sebenarnya nak tahu juga jawapan daripada doktor. Sebab doktor memang saya saya kagumi lah, dan saya kagumi sebagai seorang ilmuwan hadis yang sangat terso. Sebab baru-baru ni ada perbincangan di media sosial berkaitan dengan isu penggunaan hadis lemah ataupun kita panggil hadis dhaif ni. Saya just nak tahu, mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas sejauh mana penggunaan hadis dhaif ni boleh diguna pakai dalam perbahasan ataupun wacana dalam menentukan hukum ataupun sebagainya. Dan satu lagi, adakah boleh diguna pakai ataupun tak boleh guna langsung hadis dhaif ni? Mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas. Ini pun satu soalan yang kena jadi 1 jam lecture sebenarnya ni Nazli, ya. Patutnya jadi kita kalau nak berikan jawapan tuntas tentang perkara ni, memang saya perlukan paling kurang 1 jam lah untuk memaparkan semua pandangan, kemudian membuat rumusan berkenaan dengan isu yang ditanya. Macam mana pun, saya boleh bagi satu rujukan saja. Ada satu artikel cantik yang ditulis oleh Jonathan Brown. Ini walaupun nama dia barat kan, tapi dia sebenarnya adalah salah seorang ilmuwan hadis yang cukup terpandang di barat pada hari ini, dan dia ada PhD dalam ilmu hadis, dan dia orang Islam. Dia bukan non Muslim, tapi dia seorang orang Islam, dan dia tulis satu tesis yang memang memberikan impak besar dalam perkembangan ilmu hadis pada hari ini. Jarang saya suka baca tesis orang lain, tapi saya tengok macam ini tesis dia sangat cantik. Dia memang memberikan satu sumbangan dalam kita memahami ilmu hadis dengan lebih baik lagi. Dan dia menulis banyak artikel, dan kebanyakannya dalam bahasa Inggris, berkenaan dengan soalan hadis dhaif ni.
Ada satu artikel beliau bertajuk Even It Is Not True, It's True. Tajuk dia. Walaupun dia tak betul tapi betul. dia khas untuk mengkaji penerimaan hadis dhaif di kalangan ulama Islam sepanjang sejarah, sejak dulu sampai sekarang. Ya, jadi artikel ini cukup cantik. Saya cadangkan siapa yang berminat cari, boleh Google sekarang nih, boleh dapatkan dan boleh download dan baca. Secara ringkasnya beliau mengatakan bahwa penerimaan hadis dhaif, ya, apa yang dimaksud dengan dhaif dulu? Dhaif adalah hadis yang lemah karena cacat yang terkandung di dalam sanad ataupun matannya lah. Dia tak sampai kepada darjat palsu. Kalau palsu kita buanglah. Tak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa palsu ni kita kena reject. Dia tak boleh diamalkan, kita terima sama sekali pun. Dengan alasan apa saja kita reject hadis palsu ni. Yang menjadi isu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang mengandungi kelemahan di dalam sanadnya. Dia tak sampai kepada darjat hasan, dia tak sampai kepada apalagi darjat sahih. Dia dhaif. Tapi dia tak palsu. Dia tak palsu. Adakah hadis yang macam ni kita boleh amalkan atau tak? Mengikut Jonathan Brown, apabila dia buat telusuri penerimaan ulama tentang hadis dhaif, dia katakan kebanyakan ulama, jumhur ulama sejak dulu sampai sekarang, mereka menerima hadis dhaif. Dan mereka tak tengok hadis dhaif ni kena buang, di bakul sampah kan gitu kan, dibuang gitu saja. Mereka terima hadis dhaif ni. Tapi bukan sebagai dalil dalam akidah, bukan sebagai dalil dalam hukum hakam. Kalau dalam akidah, hadis dhaif kita tak ambil kira. Begitu juga dalam penentuan halal haram dalam hukum hakam, kita tak terima dia sebagai sebuah dalil yang independen untuk menetapkan perkara yang sangat krusial macam tu. Yang krusial macam ni tentulah kita tadi setelah sebutkan, umat Islam ni dia nak kepastian dan kemurnian kan. Justru mereka hanya pastikan yang sahih dan hasan paling kurang untuk menjadi asas keagamaan mereka. Akan tapi hadis dhaif tidak terima dalam akidah dan hukum, akan tapi dalam perkara-perkara lain seperti fadhail a'mal, galakan beramal, kelebihan amalan dan lain sebagainya, maka dia masih diterima lagi. Dia tak dibuang begitu saja. Ini pandangan jumhur ulama menurut Jonathan Brown. Dia banyak rujuk dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan perkara ini. Dan beliau mengatakan hanya segelintir, sedikit saja setengah ulama yang menolak hadis dhaif secara mutlak. Hanya sedikit saja, minority mereka sejak dulu sampai hari ini. Nah, begitu juga pada hari ini, kita boleh melihat bahwa kebanyakan ulama masih menerima hadis dhaif, sekali lagi dengan syarat, ya. Dia bukan terima mutlak sajalah, tak, dengan syarat. Antaranya hadis itu tidak terlalu dhaif sangat. Kalau palsu confirm taklah kita reject. Kemudian tidak diamalkan dalam perkara akidah dan hukum. Dan Ibnu Hajar sebutkan yang ketiga antaranya adalah kita hanya menerima dia sebagai ihtiyat, sebagai jaga-jaga saja, bukan sebagai hujah, main argument kita. Kita bukan sebagai hujah asal kita hanya terima sebagai jaga-jaga dan tidak menjadi asas dalam perkara-perkara krusial dan penting dalam akidah. Itu secara ringkas lah. Nanti kalau nak panjang memang MDAS Show kena buat satu lecture khas tentang perkara ini. Betul, setuju. Jadi saya rasa itu pun jawapan yang ringkas, walaupun jawapan tersebut Dr. kata ringkas, tapi saya dah menjawab kepada persoalan tersebut tentang penerimaan hadis lemah, di mana hadis tersebut bukanlah orang kata tak digunakan pakai langsung, tapi dia ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh para ulama untuk memilih sebagai penggunaan, misalnya bukan dalam bahagian penetapan akidah ataupun hukum, misalnya boleh digunakan dalam bab-bab amalan-amalan harian macam yang Dr. katakan tadi lah. Doktor, saya janji ni soalan yang terakhir dah. Sebagai kesimpulan, dan ni saya rasa soalan penutup dan sebagai kesimpulan pada sesi kita pada pagi ni. Ini mungkin doktor boleh kongsikan apakah potensi ilmu hadis ni di negara kita sendiri, doktor, di negara Malaysia, dan sebagai orang awam yang ingin orang kata mendalami masuk ke dalam bidang ilmu hadis ni, mungkin ada tak metod-metod ataupun kaedah-kaedah nak orang kata nak menuntut dekat mana, dengan siapa dan sebagainya yang boleh doktor cadangkan. InsyaAllah silakan doktor. Okey, soalan yang terakhir dan paling berat bagi saya ni.
dia berkenaan dengan perkembangan dan prospek ilmu hadis di tempat kita. Saya punya pandangan sangat positif bahwa ilmu hadis ni adalah ilmu yang akan menjadi ilmu masa depan lah. Dia adalah akan selalu menjadi minat orang ramai, terutamanya di kalangan para pelajar, ya. Dan kita perlu akui bahwa dunia Melayu dia agak tertinggal dalam ilmu hadis nih. Dalam buku saya pun saya sebutkan, Nazli, ya, di bagian akhir. Dalam buku saya katakan apabila ilmu hadis sudah mulai banyak mengalami kebangkitan semula di India, kita boleh nampak juga di Maroko, kita juga nampak lagi di di Syam, Saudi Arabia dan lain sebagainya. Tapi dunia Melayu kita agak terbelakang. Kita belum nampak lagi, belum berjaya lagi melahirkan satu orang tokoh hadis yang bertaraf internasional, yang sumbangan dia diiktiraf oleh seluruh dunia dan menjadi rujukan seperti mana yang berlaku pada negara-negara yang saya sebutkan tadi. Dan kita lebih minat kepada ilmu-ilmu lain seperti fiqh, tasawuf. Kita alhamdulillah ramai yang jadi rujukan dan lain sebagainya. Dalam ilmu hadis yang saya maksud bukan sekedar periwayatan sanad, ya, akan tapi kemahiran dalam perbincangan hadis yang sangat detail dan dalam. Kalau periwayatan sanad kita ada yang berperingkat internasional seperti Syekh Yasin Al-Fadani, selama di seluruh dunia nak ambil hadis sanad daripada beliau. Akan tapi dalam kepakaran yang betul-betul berkaitan dengan diraya, isu-isu teknikal dalam hadis, kita masih menunggu lagi orang yang boleh membawa nama kita di alam Melayu ni untuk menjadi untuk menjadi perwakilan kita. Tapi dia bukan perkara yang mustahil. Saya nampak sudah mula ada usaha-usaha untuk memasyarakatkan ilmu hadis pada hari ini secara individual ataupun secara institusional. Kita boleh nampak sekarang ni ada pelbagai universiti tempatan menawarkan program-program hadis, ya kan. Di USM sendiri ada, saya pernah terlibat sendiri di USM. Juga kita ada di UIA pun ada, kita ada di USIM pun ada. Saya rasa kita sebagai orang awam perlu memanfaatkanlah institusi tersebut dengan memberikan yang terbaik, anak-anak yang terbaik, yang terpandai untuk mengkhususkan diri dalam bidang ini. Kalau boleh kita bagi mereka beasiswa khusus untuk belajar ilmu hadis yang menurut saya sekarang menjadi satu perkara yang fardu kifayah lah. Ya kan, fardu kifayah, dia bukan fardu ain, kita tak boleh wajibkan orang semua, tetapi mesti ada satu orang yang macam tu, yang kita memang groom sejak awal, menguasai ilmu hadis dengan betul-betul, menjalani semua syarat-syarat untuk kepakaran hadis, mula daripada aspek riwayat dia, dirayah kita. Dan riwayat kita sudah ada majlis khatam Sahih Bukhari belum lama ni kan, ya, itu pun satu medium yang cukup menarik, yaitu memberi peluang bagi orang ramai untuk dapat mengikuti pembacaan Sahih Bukhari daripada ulama internasional, dan kita boleh mendapatkan di akhir sanad dia, yaitu satu perkara yang diperlukan dalam ilmu hadis dari aspek periwayatan kan. Akan tapi dari aspek dirayah pula kita perlu kembangkan satu silibus tertentu di mana kita boleh ajarkan anak-anak kita, pelajar-pelajar yang berminat dan berkelayakan. Kadang ada orang minat tapi tak berkelayakan, kadang ada orang berkelayakan tapi tak minat kan. Kita nak yang berminat dan berkelayakan, dia punya minda yang cerdas, kemudian masa yang cukup, kemudian keuangan yang memadai dan lain sebagainya untuk belajar ilmu hadis dari awal hingga akhir. Sebab ilmu hadis ni dia perlukan duit banyak sebenarnya, Nazli. Ya, ilmu hadis ni, kenapa? Sebab kita perlukan kitab-kitab rujukan kita untuk takhrij. Mana-mana institusi misalkan dia nak memberikan pengkhususan hadis, dia kena spend cukup banyak juga. Sebab perpustakaan adalah perkara yang paling krusial. Dan perpustakaan dalam ilmu hadis dia tak cukup 1-2 kitab memadai, tak. Semakin banyak semakin bagus, ya kan. Semakin banyak semakin bagus. Jadi dia perlukan
komitmen ramai lah dari semua lapisan masyarakat, dari aspek tenaga, keuangan dan lain sebagainya. Dan bagaimanapun sekiranya ada kemauan, saya yakin tak ada yang mustahil untuk kita laksanakan. Dan kita perlukan satu silabus yang lebih baik dari yang sedia ada, yang mengajarkan kita ilmu hadis dari peringkat paling rendah kepada peringkat paling tinggi, dan kemudian juga hafalan silabus yang melatih pelajar untuk menghafal perawi hadis. Sebab ilmu hadis salah satu ilmu sentralnya adalah berkaitan dengan identiti perawi. Siapa si fulan, adakah siapa guru dia, adakah dia berjumpa dengan ini, itu perlukan juga pertama rujukan dan juga hafalan. Dan saya yakin kalau ada orang yang berminat untuk memulakan proyek ini, saya sangat bersedia untuk membantu dan menyumbang pemikiran dan pandangan yang tidak seberapa lah mungkin, akan tapi saya yakin boleh memberikan sumbangan untuk kita mengembangkan ilmu hadis di negara kita pada hari ini dan pada masa akan datang, insyaallah. InsyaAllah. Kita doakan moga termakbul lah dapat kita memperkembangkan lagi perkembangan ilmu hadis ni di kalangan di Malaysia sendiri. Dan tadi doktor pun ada terangkan berkaitan dengan mana-mana banyak sekarang ni institusi macam universiti-universiti USM sendiri, UIA pun dah menawarkan orang kata pengajian hadis ni sendiri. Jadi kita juga boleh ambil kesempatan ni lah, sebab saya rasa sangat menarik bila membincangkan sepanjang sesi ni. Saya dengar kupasan-kupasan daripada doktor berkaitan dengan pentingnya untuk umat Islam hari ini memahami dengan konteks disiplin yang betul, metodologi yang betul, memahami ilmu hadis itu sendiri. Dan saya kira ini pun bukan berkata ilmu hadis saja, semua ilmu-ilmu yang ada pada hari ini pun kita nakkan supaya ramai di kalangan masyarakat kita ni mengikuti landasan yang betul lah dalam memahami sesuatu ilmu, konteks ilmu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Umar Muhammad atas kupasan yang sangat baik pada pagi ini. Walaupun beliau sekarang berada di Sabah sekarang ni, masih lagi berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita. Jadi kita doakan supaya perkongsian ini dapat memberikan manfaat yang sangat banyak kepada orang yang menonton. Dan pada penonton yang tadi saya kira lebih kurang dalam 20 lebih orang tadi memang konsisten kita dapat viewer daripada sini. Saya ucapkan terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kami. Kalau ada yang terlepas tidak nak ikuti balik daripada awal, boleh sama ada tengok balik dekat Facebook ataupun YouTube. Cumanya Facebook ni saya ingat dia dah ada satu polisi baru di mana kalau live dekat Facebook ni dalam 30 hari dia akan buang live tu. Dia tak kekalkan. Jadi tuan-tuan boleh pergi ke platform YouTube, insyaAllah. YouTube penerbit USM kita kekalkan semua siaran langsung di MD Show. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Dr. Umar atas perkongsian kita pada pagi ini. Jadi saya tamatkan insyaAllah sesi di MD Show episod ke-50 ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.